Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita membaca kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Kita masih lagi berada di bawah tajuk berkenaan kelebihan dan kepujian atas perbuatan sabar dengan susahnya beristri. Dulu kita baca dah kelebihan sabar pada suami, isteri yang sabar bila dapat suami. Sekarang kita sambung kelebihan suami yang sabar bila dapat isteri. Ya, kena banyak sabar. Yang mana belum kahwin ni kena banyak belajar. Yang mana dah kahwin kena banyak sabar. Baik, kita baca dia. Nabi berkata, barang siapa yang sabar atas kejahatan perangai isterinya, nescaya Allah Ta'ala memberikan pahala kepadanya seperti mana pahala Nabi Ayub alaihissalam dengan sebab sabar akan balanya. Nabi kata, siapa-siapa yang sabar dengan perangai isteri, maka perbuatan sabar suaminya dapat pahala macam pahala Nabi Ayub alaihissalam. Saya ada satu sahabat ustaz, belajar di Mesir, hafiz Quran, berkahwin, balik lambat lebih daripada jam 12, kena tidur dalam kereta. Pintu pagar pun tak dibuka, undeng-undeng, mesti balik sebelum jam 12. Ustaz mana tuan-tuan yang balik sebelum jam 12? Henti. Ustaz ni kalau mengajar tuan-tuan, macam saya ni 2 pagi, 1 pagi baru balik. Bila masa nak balik pukul 12? Bila mengajar sebelah rumah, pukul 9.30 sampai dah. Malam ni saya ceramah di Damansara Damai, Masjid Muhtadin Damansara Damai malam ni. Pukul berapa nak sampai tuan-tuan? Damansara Damai di sini ke? Jalan Sungai Buloh. Pukul berapa nak sampai? Dia macam saya je ke penceramah je tu. Ceramah ni ke lantang, pompang. Dengan isteri tak berani tuan-tuan. Tidur dalam kereta. Undang-undang kata pukul 12, pukul 12. Lambat tidur di luar. Masya Allah. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Satu hari saya buka pintu, saya nak pergi keluar pukul 7, saya tengok dia duduk depan rumah saya, duduk atas motor. Duduk di atas motosikal. Saya tanya dekat dia, "Entah dari mana?" "Dari Taman DR. Di Ipoh ada satu taman rekreasi. Nama dia Taman DR Sini Basagam. Orang panggil Taman DR. Rupanya semalam dia tidur di atas bangku di Taman DR. Cik baik DBI sediakan bangku tu, boleh dia tidur. Dia tension, lepas sembahyang subuh dia mari rumah saya. Dia kata, "Ustaz, apa anak nak buat dengan isteri anak? Anak dah tak tahan dah macam ni." Saya kata, ceraikan. Dia ikut cakap saya, dia pun cerai. Cari yang lain. Dia mari balik, "Ustaz, tolong carikan isteri untuk anak." Mana-mana saya pergi kelas, semua dia ikut. Tiap-tiap hari saya mengajar, mesti dia ikut. Sebab nak tengok orang mengaji. Saya kata dekat dia, "Yang tu belum kahwin, yang tu belum kahwin, yang tu belum kahwin." Cakap, "Nak yang mana?" Tu dia tuan-tuan. Saya dia mengajar yang heran je semua orang perempuan, orang lelaki-lelaki kurang. Kelas-kelas belah siang ni semua perempuan. Kelas tajwid pun perempuan. Macamlah orang perempuan nak jadi imam sembahyang. Padahal yang wajib belajar tajwid kita, pasal kita nak jadi imam. Tapi orang perempuan sibuk mengaji tajwid. Habis kitab mengaji tajwid. Semua mat dia kenal. Daripada mat jaiz sampai mat lazim dia kenal. Padahal orang perempuan bukannya wajib jadi imam. Tak wajib pun. Kita ni yang kena jadi imam, kita yang kena belajar.
Dia ikut saya berbulan nak cari mana isteri yang sesuai nak dijadikan isteri perempuan. Dia kata kat saya, Ustaz, ana berkenan yang itu. Baik, nanti saya pergi Minang. Pergi Minang. Saya datang Minang untuk sahabat saya ni. Makcik terima lah. Ustaz kata baik, kami pun baik lah. Kahwin. Kahwinlah tuan-tuan. Lepas kahwin langsung tak ikut saya. Senyap sunyi. Sunyi dan sepi. Senyap dan sunyi. Macam lagu P. Ramlee je. Senyap dan sunyi. Langsung tak datang lah. Makna bahagia lah. Tahun lepas dia datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz nak minta tolong sikit Ustaz. Ya, salah apa pula. Anak ni nikah lagi seorang. Allah. Patutlah hang senyap. Dapat anak 3 orang hang senyap. Nikah lagi seorang. Bila masalah jumpa saya balik. Apa masalah kamu? Apa masalah entah? Itu pun kadang-kadang perangai manusia dia tuan-tuan. Dia hanya bila susah dia cari orang. Bila dia tak susah dia lupa. Yang ni dia pun susah juga nak jadi kawan ni. Macam kisah Ahmad dengan As'ad tu lah. Ahmad dan As'ad, 2 orang kawan yang suka berjalan menggembara. Satu hari mereka berjalan. Bila sampai di satu tempat, As'ad dengan Ahmad berehat. Ahmad kata pada As'ad, aku nak potong daging, nak masak. Kamu pergi cari kayu api. As'ad jawab, aku penat lah. Kamu ajalah yang pergi cari kayu api. Aku penat, letih jalan. Okey, kata Ahmad, aku cari kayu api. Kamu tolong potong daging. Jawab si As'ad, aku mana pandai potong daging. Nanti luka jari aku. Aku tak pandai guna pisau. Tak apalah, aku pergi cari kayu, aku potong daging, kata Ahmad. Bila dah kayu dah bawa balik, daging dah dipotong, Ahmad berkata kepada As'ad, kamu tolong hidupkan api. Aku nak masak. Kata As'ad, mana boleh aku hidupkan api? Aku ni kan lelah. Nanti kena asap, aku batuk. Kalau begitu, kamulah yang masak. Kata As'ad, mana boleh aku masak? Aku tak reti masak. Nanti apa rasa pula kamu komplain. Kalau demikian, kamu buat air. Aku ni manalah tahu selera kamu. Kamu nak manis ketawa. Kamulah bancuh senang. Dialah Ahmad yang masak, Ahmad yang bancuh air. Ahmad kata, As'ad, tolong hidangkan makanan. Makanan siap. Wahai Ahmad, manalah aku pandai nak hidang-hidang. Nanti nak tarik habuk kain, nak angkat tumpah nasi ke lauk ke, langsung rugi. Ahmad juga yang hidang. Ahmad kata pada As'ad, wahai As'ad, marilah makan. Makanan dah siap. As'ad menjawab, wahai Ahmad, aku ni dah terlalu banyak menolak suruhan kamu. Yang kali ini aku tak gamak nak tolak. Ini pun ada juga macam itu tuan-tuan. Dia kata dah banyak sangat nolak suruhan kamu, kali ini aku tak tolak lah. Bak mentera ke darah tuan-tuan, tak ada jadi tolaknya. Orang macam ni kalau tuan-tuan ambil jadi kawan, lingkup tuan-tuan. Waktu susah tak nak, waktu senang saja nak tumpang. Baik. Jadi tuan-tuan, Nabi kata lagi, barang siapa perempuan yang sabar atas kejahatan perangai suaminya, maka perempuan tadi diberikan oleh Allah Ta'ala pahalanya seumpama pahala yang diberikan kepada Asia, isteri Fir'aun. Semalam saya dah hurai pada tuan-tuan. Akak-akak di belakang sana dapat suami yang garang, suami yang tak bagi nafkah, suami yang langsung tak bagi duit. Kalau minta penampar yang dapat, bukan duit yang dapat. Ada suami yang langsung tak balik. Dah lah tak balik. Sekali balik, dijual barang emas, dirompak barang isteri. Maka isteri tadi sabar, pahalanya macam pahala Asia yang dijamin masuk syurga.
malah Aisyah adalah ketua wanita di dalam syurga. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketahuilah olehmu bahawasanya sesungguhnya belum memadai membaikkan perangai serta isterinya itu, menegahkan kesakitan daripada isteri, bahkan sebenarnya lebih daripada itu. Bapa-bapa, abang-abang dan adik-adik, Imam Ghazali kata, suami yang baik ni apa? Ada suami yang baik, dia kata dekat isteri dia, dia kata, Pak, abang ni sayang pada kamu. Kalau boleh mengandung kamu tu pun abang nak tanggung. Tapi nak buat macam mana? Abang tak boleh mengandung. Pak, abang ni kalau kamu susah, kalau buah pinggang kamu rosak, abang rela buah pinggang abang bagi dekat kamu. Kita kongsi seorang satu. Pak, kalau mata kamu rosak, ambillah mata abang sebelah. Kamu lanung, abang pun lanung sebelah mata. Apa-apa pun abang sanggup berkorban kongsi dengan kamu. Kata Imam Ghazali, mana-mana suami yang buat macam itu pada isterinya, belum lagi dikira suami yang baik. Siapa dia suami yang baik? Kata Imam Ghazali, suami yang baik ialah suami yang dipanggil sebagai Halim. Lega lah tuan-tuan nama Halim. Suami yang baik ialah suami yang bernama Halim. Bukan nama dia Halim. Halim maknanya ialah sabar. Halim maknanya jangan lekas marah. Itulah makna suami yang baik. Suami yang sabar dan suami yang tidak lekas marah dengan isteri. Tambah-tambah ketika isteri kurang akal, kerana isteri itu marah-marah. Masa bilakah perempuan kurang akal? Masa perempuan itu marah-marah. Masa itu perempuan macam-macam dia minta. Dia tengah marah, orang perempuan ni tuan-tuan, dia minta je apa yang dia nak cakap. Kalau macam ni abang, ceraikan saya. Dia tengah marah, dia minta cerai. Kadang-kadang dia ungkit balik apa yang dia buat pada kita. Sebab isteri sedang marah. Awak cuba tengok baju awak. Daripada kasut awak sampai rambut awak, saya yang biaya. Daripada stokin awak sampai sikat rambut awak tu, saya yang biaya. Siapa yang biaya awak selama ni? Tak saya, kata isteri dia. Dia ungkit balik apa yang dia buat kepada suami dia. Ada perempuan-perempuan yang tengah marah, ditampaknya suami dia. Masa tu tengah duk tumbuk sambal, dia marah dekat suami dia, dia lemparkan suami dia, lesung sambal. Ada isteri yang sedang marah, hilang sabar dia. Hilang sabar dia tuan-tuan, sampai ambil pisau, dipotong suami dia punya. Ada suami yang disimbah dengan asid, sedang tidur di tengah hari. Isteri simbah asid. Inilah contoh-contoh perempuan hilang akal. Maka kata Imam Ghazali, pada masa itulah orang laki-laki kena sabar. Jangan bila isteri minta cerai, cepat-cepat tuan-tuan ceraikan. Saya dah fed up hidup dengan awak, ceraikan saya sekarang abang. Tuan-tuan jangan terus cakap, ambil, aku bagi talak 1000 pada kamu. Ambil dah. Lepas tu menung. Udah menyesal, udah menung balik. 1000 tu 1 ke 1000 tu 3 ustaz? 1000 talak ni 1000 apa ustaz? Dah. Sebab tu Nabi kata, bila orang perempuan mengamuk, orang perempuan beletek, suami-suami kena keluar rumah. Jangan duduk dalam rumah. Macam Umar. Umar pun dileter dan Umar keluar daripada rumah. Umar Al-Khattab keluar. Tuan-tuan jangan duduk dalam rumah. Bila isteri start mengamuk, start beleter, tuan-tuan ambil kunci motor, start motor. Pergi ke zoo. Tengoklah zirafah, buaya situ. Naik kereta api, pusing 4 kali. Habis-habis pusing, baliklah rumah. Dan sebelum balik rumah, belilah burger dan teh ais.
untuk hadiah pada isteri, insya-Allah dia tak marah. Kalau tuan-tuan beli dekat Habib Jewel, lagi dia tak marah. Jangan layan isteri sedang mengamuk. Ini halim. Jangan pukul isteri. Yang kedua, masa bila isteri ni hilang akal. Kadang-kadang isteri kurang akal, ialah ketika dia sedang tension. Dia mengandung. Awal mengandung, orang perempuan macam-macam benda yang tak kena. Kadang-kadang bau badan kita pun dia lemah. Dia rimah dengan bau kita. Kita duduk sebelah dia tengok TV, dia terajang kita, jatuh cushion. Abang ni orang kata jangan duduk sebelah, nak termuntah tau tak? Busuk yang amat bau. Tuan-tuan jangan kecil hati. Memang tabiat perempuan mengandung macam itu. Kadang-kadang perempuan yang dapat tabiat buang budak. Kadang-kadang suami yang dapat tabiat itu. Tabiat mengandung. Kadang-kadang perempuan yang dapat tabiat mengandung, bawa budak. Kadang-kadang suami yang dapat tabiat bawa budak. Dia pula marah-marah di pejabat. Mengamuk saja di pejabat. Kawan-kawan dia kata, dia bawa budak. Bukan dia mengandung, isteri dia yang mengandung, tapi dia yang bawa budak. Muntah tiap-tiap hari di pejabat. Dia kerja TMB, duduk panjat tiang elektrik, tukar lampu jalan. Muntah di atas, lari buat-buat di bawah. Sebab isteri dia mengandung. Kadang-kadang orang perempuan kalau dia mengandung, dia jadi penyebai. Nak marah, macam-macam dia marah kita. Imam Ghazali kata, sabar, jangan marah. Yang ketiga, orang perempuan jadi kurang akal. Bila dia datang uzur, dia datang bulan. Tuan-tuan kena banyak sabar. Yang keempat, orang perempuan datang uzur. Orang perempuan datang kurang akal bila dia dah nak sampai kepada menopause. Bila umur dia dah 49, 50-an, haidnya kemungkinan akan berhenti. Maka kecelaruan jiwanya akan berlaku. Maka bila kecelaruan jiwa berlaku, kita sebagai laki-laki kena banyak sabar. Yang kelima, kurangnya akal perempuan akan berlaku bila dia ditimpa musibah. Seperti anak yang paling dia sayang mati, harta yang paling dia hilang, paling dia cinta hilang, maka perempuan juga akan menjadi kurang akalnya. Maka disuruh kepada kita orang laki-laki, jangan marah, sabar banyak-banyak. Kalau tuan-tuan sabar bila perempuan berhadapan dengan 5 situasi macam itu, tuan-tuanlah suami yang paling baik sekali. Jadi jangan cepat angkat tangan, jangan cepat jatuhkan talak, jangan cepat angkat kaki, jangan cepat ambil baling pisau, baling bantal, baling batu pada isteri. Ada orang yang tak sabar dengan isteri dia, dia tumbuk cermin, tuan-tuan. Dia tumbuk cermin tu, pam, pecah cermin, luka 10 jahit, padan muka. Ada yang sepak almari cermin, kabinet cermin dia tu duk susun pinggan alkorok, kelopal apa semua. Dia marah dengan isteri dia, dia sepak cermin, melekat kaki dia dekat cermin. Ambulans datang ambil, padan muka. Ini orang tak sabar. Saya kata dah tadi, bila isteri berletek, jangan tinggal dalam rumah. Keluar. Masalah dia, ustaz, saya dah keluar ustaz, isteri ikut pula ustaz. Saya dah elok pergi ke zoo ustaz, elok dia sampai ustaz. InsyaAllah dia tak ikut. Okey ustaz, itu kalau isteri mengamuk. Kalau suami berletek, suami mengamuk, isteri nak buat apa ustaz? Kunci pintu, duduk dalam bilik. Jangan layan suami. Ataupun kalau suami berletek mengamuk, akak-akak pergi ke dapur, ambil bawang besar dan ambil pisau, potong bawang. Potong depan dia, insya-Allah dia patah balik. Nak mampus, nampak ada pisau tu. Jangan bantah, jangan lawan suami. Lawan suami tak menang isteri tu. Tak menang dia.
Isteri bukan lawan kita. Isteri bukan lawan si suami. Lawan si suami hak organ. Pergilah lawan dengan Batista, Rey Mysterio. Tapi bukan makji-makji di belakang. Isteri-isteri kita di belakang itulah yang mengandungkan anak kita. Wahnan ala wahnin. Susah atas susah. Berbulan-bulan dia mengandungkan anak kita. Susah atas susah. Daripada seminggu, 2 minggu sampai 10 minggu. Berapa banyak orang isteri kita yang susah. Bergerak payah, bangun payah, berlari payah. Tiba-tiba tuan-tuan sepak perut isteri yang mengandungkan anak kita. Zalim sangat tuan-tuan. Ya, sahabat saya umur sebaya dengan saya. Anaknya sudah 8. Saya kata dekat dia 8 anak hang. Banyak gila. 8. Dia kata tu mengandung pula tu. Astaghfirullahalazim. Mengandung pula. Baru saya cakap. Tu mengandung pula. Teruk sungguh ha. Buat macam mana Tuhan nak bagi rezeki. Balon saya lah. Balon lah. Saya kata dekat dia. Dia dah lahirkan 8 anak kamu. Daripada 8, 7 laki-laki. Seorang je perempuan. Saya kata teruk isteri kamu bela. Teruk isteri kamu mengandungkan anak kamu. Bagilah dia rehat. Bagilah isteri tenang jiwa. Bawalah dia berjalan. Bawalah dia pergi ke zoo. Underwater World ke apa ke. KLCC ke. Port Dickson ke. Cari buaya sana. Pergilah melancong ke Tioman ke. Bagi dia rehat. Nabi suruh bawa isteri ni berjalan-jalan. Tenang-tenang. Isteri kamu pernah pergi umrah belum? Belum. Bawa dia pergi umrah. Tinggal anak-anak tu dekat Opah 2 minggu. Pergi umrah. Kesian isteri kita dah berkhidmat pada kita. Kalau kita tak sabar tuan-tuan, kita pukul mereka, jatuh zalim kita. Dia kata apa? Cuba tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa isteri Nabi yang menggembalikan akan Nabi di dalam bercakap. Yakni menjawab perkataan Nabi. Isteri Nabi menjawab Nabi. Apa Nabi buat? Ketika Nabi menakut akan dia, akan marah akan dia dan barangkali meninggal-ninggal berkata-kata seseorang daripada isterinya, sampailah malam padahal Nabi SAW daripada yang demikian dan tidak lagi lekas marah. Tuan-tuan, bila Nabi tegur isteri Nabi, isteri Nabi menjawab. Nabi tak pernah penampar isteri dia. Apa yang Nabi buat? Nabi tak bercakap dengan isteri dia. Nabi tak tengking. Nabi tak marah. Nabi tak tumbuk. Yang Nabi buat, Nabi diam. Semalaman Nabi tak cakap. Yang kedua, apa yang Nabi buat? Nabi tak tidur sekali. Nabi tidur di masjid. Nabi kalau dia merajuk, dia tidur di masjid. Tuan-tuan kalau merajuk dengan isteri, tidur di mana? Tidur di masjid i'tikaf. Tidur di masjid sembahyang. Tidur di masjid baca Quran. Tuan-tuan tidur di tepi jalan. Tuan-tuan tidur di taman bunga. Apa tuan-tuan buat? Tirulah Nabi. Tak puas hati dengan isteri, pasal isteri menjawab, dia tidur di masjid. Ada masanya sebulan Nabi merajuk dengan isteri-isteri dia. Satu isteri pun dia tak balik. Sebab isteri dia minta barang emas. Isteri dia minta baju yang cantik-cantik. Sebab isteri pemimpin. Isteri orang lain cantik-cantik. Kenapa kami tak cantik pun? Nabi kecil hati dengan permintaan isteri-isteri Nabi. Nabi merajuk dekat sebulan Nabi tak balik tuan-tuan. Sampai isteri Nabi jadi susah hati. Turun ayat Quran bagi pada Nabi. Balik panggil isteri kamu. Nak dunia atau nak Rasulullah? Kalau kamu nak dunia, kita bercerai. Kalau kamu nak Rasulullah, ini sajalah yang mampu bagi pada kamu. Akhirnya isteri-isteri Rasulullah memilih Rasulullah. Tuan-tuan, biasalah kalau isteri tuan-tuan balas cakap. Isteri Nabi pun balas cakap. Biasalah tuan-tuan. Dan saya dah sebut pada tuan-tuan, mana-mana isteri yang berleter kepada suami dia, semakin diam suaminya, semakin banyak pahala. Macam pahala Nabi Yunus.
Isteri yang paling banyak beleter ialah isteri Nabi Yunus. Dan Nabi Yunus tidak menjawab leteran isterinya. Nabi Yunus kata, bila aku sabar, aku pahala. Jadi akak-akak banyaklah beleter, banyaklah pahala dapat pada suami. Dan suami berbalik rumah nanti suruhlah isteri beleter. Wah, beleter lah, abang nak pahala. Subhanallah. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, kadang-kadang dia bagi dekat kita jodoh. Orang kampung sebut serasi, orang kita sebut sesuai, sepadan. Elok je sepadan. Kadang-kadang bila lama-lama kahwin, muka pun dekat nak serupa, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok tak orang lama-lama veterina tu, tuan-tuan tengok. Dah 40 tahun kahwin, 50 tahun kahwin, mereka ni dah muka pun serupa. Minum kopi pun sama, cara batuk pun sama. Seronok kita tengok. Perangai pun sama. Dua-dua duk makan sirih, ngap. Dua-dua duk gulung rokok daun. Ini kampung, opah pun gulung rokok daun. Elok. Suara serak-serak basah macam orang beli sirap suara. Ada suami yang Allah bagi isteri dia, suami banyak cakap, isteri pendiam. Menyembang di masjid nombor 1, menyembang di rumah kenduri kahwin nombor 1. Isteri duk tunggu atas motosikal, diam je isteri dia. Suami dia rajin menyembang. Ada pula isteri yang kuat menyembang, suami pula diam. Suami ni diam amat, tapi isteri dia satu rumah dengar suami isteri dia menyembang. Jarang-jarang kita jumpa suami isteri dua-dua pendiam. Jarang, tuan-tuan. Pernah tuan-tuan jumpa dua-dua suami isteri pendiam? Kita pergi rumah dia, diam laki bini menung. Apalah aku nak menyembang ni, dua-dua diam. Jarang juga kita jumpa dua-dua suami isteri ramah tamah, pun jarang juga. Allah Ta'ala bagi tu elok je, matching je tuan-tuan. Saya pernah jumpa satu suami isteri ramah yang amat-amat. Suami ramah, isteri pun ramah. Saya ni kegemaran saya tuan-tuan, makan laksa. Hobi nombor 1 laksa. Saya pergi kedah baru ni, 2 laksa tu bagi. Laksa perlis 1, laksa telur kecai 1. Jenuh makan laksa tuan-tuan. Laksa beras 1, laksa tepung bihun 1. Bila mereka ni tahu saya suka laksa, mereka buat laksa, dia panggil saya mai rumah. Hidang laksa atas meja, saya pun bubuh kuah apa semua. Elok bismillahnya, suami dia kata, "Ustaz makan lah. Ni akak buat laksa semua ni." Ya. Elok nak makan, isteri dia pula, "Ustaz makan lah Ustaz. Memang hajat kat Ustaz." Ya. Sampai tak makan saya jadi menung. Bila lah aku ni nak makan. Elok nak makan, mereka tegur. Elok tegur saya nak makan. Ramah terlebih tuan-tuan. Lah sekali saya biar mereka bercakap, saya makan tuan-tuan. Saya bagi telinga kat mereka, biar. Tidak, tak boleh nak makan. Ramah sangat tuan-tuan. Riuh rendah. Ini jarang-jarang kita jumpa dalam masyarakat. Begitu juga jarang-jarang kita jumpa dua-dua pendiam. Allah Ta'ala bagi elok je, matching elok-elok je. Diriwayatkan oleh setengah ulama bahawasanya seorang daripada isteri Nabi marah kepada Nabi. Bukan setakat marah, menolak tangannya kepada dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi tolak dada Nabi. Macam suami isteri lah, isteri tak berkenan, dia tolak dada suami dia. "Tak maulah bang," nyampak sangat. Dia tolak dada Nabi. Jadi tuan-tuan tak perlu heran, Nabi pun kena tolak dadanya dengan orang isteri. Kalau tuan-tuan setakat ditolak kepala tu biasalah. Tengok tu makan nasi, isteri tolak, apalah orang tua ni, terpeleot kepala dia. Sabarlah tuan-tuan. Buat macam mana isteri kita jurulatih taekwondo, sabarlah tu. Lawan lebih-lebih kan, dia lipat kita pula. Nada Nabi pun ditolak. Subhanallah. Apa Nabi buat? Nabi tampar ke? Nabi terajang ke? Tidak. Dimarahnya dia akan Nabi, dimarahnya dia oleh ibunya. Bila mak dia tengok isteri Nabi ni buat pada Nabi,
mak mertua Nabi marah pada anak dia. Apa yang kamu buat pada Nabi macam itu? Dia Nabi, dia suami kamu. Kamu tolak dada Nabi. Apa Nabi jawab pada mak mertua Nabi? Kata Rasulullah, biarkanlah olehmu, wahai ibuku, wahai mak mertuaku. Maka bahawa sesungguhnya dia membuat lebih banyak daripada yang demikian. Wahai mak mertuaku, biarkanlah dia. Dia bela saya lagi teruk daripada itu. Dia masak untuk saya. Dia kisar tepung buat untuk saya masak roti. Dia jaga pakaian saya. Dia hiburkan hati saya. Setakat dia tolak dada saya. Apa sangat wahai mak mertuaku. Dia dah teruk jaga saya. Tuan-tuan, inilah perangai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita patut kena contoh. Saya dah sebut pada tuan-tuan. Tuan-tuan kahwin dah berapa puluh tahun. Doktor kahwin berapa tahun doktor? Ada 20 tahun. Ada orang 20 tahun. Itu doktor. Abang Haji pula, Abang Haji ada 30 tahun. 30 tahun. Lagi lama. Abang-abang haji semua, doktor-doktor semua, cuba tuan-tuan ambil. Sehari isteri tuan-tuan siang ikan berapa ekor sehari? Dia siang ikan berapa ekor sehari? 5 ekor. 5 kali sebulan 150 ekor dia siang ikan. 150 ekor sebulan. Kalau 10 tahun, tuan-tuan darablah berapa ribu? 18,000 ekor ikan yang dia dah siang dan dia masak. 18,000 ekor ikan bersamaan berapa kolam ikan? Subhanallah. Sabarnya isteri kita, tuan-tuan. Tuan-tuan nak marah dah. Tuan-tuan nikah dengan dia 30 tahun. Dia basuh baju tuan-tuan ni agak-agak dah berapa tan. Dia sidai berapa tan. Dia setrika berapa tan baju tuan-tuan. Yang tu kita tak pernah kira. Siapa yang jaga masak kita? Kalau nak kira pinggan yang dia basuh tuan-tuan, satu masjid dah dia basuh. Sejak daripada mula kahwin sampai sekarang. Sabarnya. Sebab tu tuan-tuan bila nak marah dia, tolong ingat jasa dia. Orang perempuan di belakang mesti bangga saya cakap macam tu. Padat muka dia Ustaz. Kata tak bila sedar dia Ustaz. Sabarlah. Akak-akak masa kahwin dulu pinggang akak-akak 22. Sekarang 48. Pak saya makan. Siapa bagi makan? Suami. Kalau nak kira tuan-tuan, suami beli beras bersamaan berapa tan? Saya rasa kita kahwin 30 tahun, beras kita 10 kontainer lah tuan-tuan. Siapa yang beli tu? Duit siapa tu? Duit suami. Kena fikir tu tuan-tuan. Yang kita badan jadi montok gemuk elok ni pasal apa? Suami bagi makan. Ucaplah terima kasih pada suami. Kalau abang tak ambil saya, tak tahulah siapa ambil saya abang. Terima kasihlah abang kahwin dengan saya. Terima kasihlah abang jaga saya. Kalau tidak teruk saya buat kereta balik kampung. Kalau tidak saya ni siapa nak lindung saya abang. Terima kasihlah abang. Kalaulah sama-sama kita faham jasa masing-masing tuan-tuan, kita takkan bergaduh. Kita akan sentiasa hormat menghormati, berkasih sayang, rindu merindui. Tuan-tuan keluar daripada rumah tadi 8.30, isteri duduk di rumah. Kalau kita ni baik dengan isteri kita, dalam hatinya apa? Tak sabar-sabar nak jumpa isteri. Suami di rumah, isteri di rumah pula. Isteri di rumah tu tengah duduk masak, tak sabar-sabar nak makan tengah hari dengan suami. Seronoknya tuan-tuan. Kalau isteri yang datang, isteri pula duduk tanya di masjid, tak sabar-sabar nak nunggu masak suami. Suami masak tu je suami tak datang pagi ni. Isteri je datang, suami tak datang. Sebab suami masak tu saya ikan di rumah. Saya tengok orang ceras baru datang ni. Berapa ramai akak ceras baru? Satu bas ke datang? 5 kereta datang. 5 kereta datang tu orang ceras baru. Orang ceras baru datang, orang ceras lama tak datang. Baik, kemudian
Maka sabda Nabi SAW lagi, bermula yang terlebih sempurna iman. Nabi kata, orang yang paling sempurna iman, orang yang beriman, ialah orang yang terlebih baik perangai, orang yang terlebih mengasihani dan menyayangi istrinya dan anak-anaknya. Nabi berkata, yang paling akmal. Akmal maknanya yang paling sempurna. Akmalul iman, orang yang paling sempurna iman. Tuan-tuan ingat orang yang paling sempurna iman ini adik-adik kita yang hafal Quran ni kan? Tuan-tuan ingat yang paling sempurna iman ni Ustaz Zuhair. Tak pernah pakai seluar melainkan jubah. Pernah tuan-tuan jumpa dia pakai seluar banyak? Seluar jin pernah pakai? Tak pernah pakai, jin pun takut dengan dia. Sentiasa berjubah, berserban. Adakah dia paling sempurna? Tak. Saya ni berceramah siang malam pagi petang. Adakah saya paling sempurna iman? Tidak. Nabi sebut orang yang paling sempurna iman, nombor satu kata Nabi, yang baik perangainya dengan isteri dan anak-anak. Saya kata dah semalam, jangan buat jahat dengan isteri. Kita sekarang kalau nak kentut, keluar masjid, kentut buah pokok, baru masuk balik. Sebab hormat pada kawan-kawan. Tapi bila balik di rumah, saja-saja cari isteri, nak kentut depan muka dia. Inilah dia, buruk perangai, tak sempurna iman. Tengah duk tengok Upin dan Ipin tu, dia boleh lari, tinggal, pergi ke dapur, pergi kentut dekat isteri tengah masak. Kenapa abang nak kentut? La ilaha illallah. Inilah dia buruk perangai tuan-tuan. Buruk sangat-sangat perangai ni, subhanallah. Busuk dengan isteri. Tak pernah cukur bulu ketiak. Bila tidur dia angkatnya ketiak. Isteri kali-kali bertembung pula. Allah. Kotok tuan-tuan. Saya dah kata dah semalam, kuku kena jaga, misai kena jaga, minyak wangi dengan isteri. Ubahlah perangai tuan-tuan. Duduk di rumah jangan duk pakai kain pelekat saja. Ini kain pelekat digulung. Hak bawah makin pendek. Duk main burung tu. Sambil doa sambil duk gulung. Sambil doa sambil duk gulung. Lalah berapa ekor burung nampak. Langsung tak jaga penampilan. Tuan-tuan pakai seluar panjang, pakai baju, t-shirt, umbrella, masuk dalam, pakai tali pinggang. Duduk dalam rumah. Pakai minyak wangi semua. Makan nasi dengan isteri. Selera isteri tuan-tuan. Tapi banyak suami yang makan nasi pakai kain pelekat, panah penuh di badan, baju tak pakai. Tengah duduk makan sambil duduk garu. Serbuk panah masuk dalam kari. Tak kena tuan-tuan. Jangan kita hanya bersopan kalau duduk ramai-ramai macam ini. Nabi kata yang paling sempurna iman ialah yang bersopan dengan isterinya. Yang kedua kata Nabi, orang yang paling bersopan, orang yang paling tinggi imannya ialah orang yang menyayangi isterinya dan menyayangi anak-anaknya. Masa bercinta SMS saja, belum kahwin SMS saja. Akum, Kak Ne, apa tu? Itu confirm belum kahwin. Lepas kahwin tak dapat pasal. Alangkah bahagianya tuan-tuan kalau ada SMS dalam pejabat. Abang nak balik pukul 6 petang. Pa masak bubur ya, nanti kita makan. Isteri pun baca, oh suami nak bubur. Berdebar-debar tuan-tuan. Abang lagi 4 kona lagi nak masuk. Oh lagi berdebar-debar tu. Ini tidak. Balik tak bagi tahu, keluar rumah pun tak bagi tahu. Ada suami keluar rumah tak bagi tahu, senyap sunyi keluar. Jenuh isteri cari tak jumpa. Susah hati isteri. Bagi tahu. Pa, abang nak pergi main bola. Okey pa ya, pa duduk rumah ya. Kan seronok. Nanti isteri hantar mesej, abang kalah ke menang? Abang jadi referee je, kalah tidak menang tidak.
barulah kita rasa seronok adanya perhubungan. Ini tidak ada perhubungan. Jangan bawa balik masalah ofis dengan isteri. Jangan marah pada bos, dimarah pada anak-anak. Jangan marah pada budak-budak sekolah sebab kita cikgu sekolah, kita marah pada suami. Jangan tuan-tuan. Buangkan segala masalah di ofis di luar pintu pagar rumah tuan-tuan. Masuk je dalam rumah, senyuman yang terpamer di muka kita. Ini tengah-tengah dia buat masuk masalah pejabat ke dalam rumah. Bila isteri dia tanya, abang baru balik, hang buta. Dah tahu aku balik, tanya pula. Sian dekat isteri. Tak mau macam itu. Dan isteri pun jangan tanya. Dah suami balik, abang baru balik. Dah tahu baru balik, buat apa tanya? Bawalah kopi, bawalah Melo ke apa ke. Abang, saya ais, alhamdulillah. Tak marah lah dia. Ini soalan ke bukan? Lambat abang balik hari ni. Dia balik tu bersyukur. Saya dah sebut pada akak-akak, kalau dapat suami yang berdengkur, sabar. Tapi kadang-kadang saya pun tak sabar. Bukan isteri saya berdengkur, PA saya berdengkur juga. Tidur satu bilik dengan dia. Tak boleh tidur tuan-tuan, saya menor. Aku nak cekik ke aku nak buat dia ni. Saya semalam tak tidur tuan-tuan. Aduh, dah berapa hari dah tak tidur. Malam-malam saya tak tidur. Balik semalam tak tidur. Saya tidur pukul 5 pagi. Tak boleh tidur. Menor, lalas turun, duduk tengok orang tengok bola. Tak boleh tidur. Tak tahulah bila nak tidur ni tuan-tuan. Ya dah dekat sebulan dah saya tak boleh tidur. 20 hari lebih dah, 28 hari dah. Tak boleh tidur. Pukul 5 baru boleh tidur. Pukul 5 saya kita nak bangkit subuh. Maknanya kita tidur sejam. Jadi kalau akak-akak dapat suami yang kuat berdengkur, bersyukur. Sekurang-kurangnya akak tahu suami akak ada di sebelah. Akak tak payah susah hati. Elok tidur, alhamdulillah ada orang tua. Bayangkan berapa ramai isteri-isteri yang tidur, dia raba-raba, tak ada suami sebelah dia. Tak tahu suami tidur di mana. Tak tahu suami malam ni tidur dengan siapa. Jadi akak-akak yang dapat suami berdengkur tu syukurlah. Dengkur-dengkur dia pun dia ada sebelah kita tuan-tuan. Berapa banyak akak-akak yang tak ada suami, berdengkur pun tak ada, suami pun tak bunyi. Suami pun tak ada, kesian pada dia tuan-tuan. Baik, kemudian dan tersebut dalam kitab Syarah Arba'in, Syarah 40 bagi Imam Nawawi. Tersebut dalam satu hadis sahih, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah kamu marah seseorang mukmin akan istrinya yang mukmin jika dibencikan daripada perangainya, maka redalah engkau akan perangainya yang lain. Nabi pesan pada kita suami-suami, jangan kamu marah pada isteri kamu. Kalau kamu tak suka satu perangai dia, kamu sayangilah perangai dia yang lain. Apa perangai isteri tuan-tuan yang tuan-tuan tak suka? Apa dia? Mesti ada. Mesti ada. Perangai dia ialah suka kondem tuan-tuan. Datang mak kondem, datang adik kondem. Tuan-tuan jangan nampak kekondeman itu. Tuan-tuan kena nampak, isteri saya ustaz buat kari nombor 1 ustaz, cukup sedap. Isteri saya ustaz kalau buat kuih jala ustaz, roti jala ustaz, cukup sedap. Ustaz, isteri saya kalau masak mi segera pun ustaz, sedap ustaz. Isteri saya ustaz, daripada kasut saya sampai baju saya ustaz, dia sereka ustaz. Kadang-kadang badan saya pun ustaz, saya tengok ni bekas sereka dia ustaz. Tak cukup kain, badan kita pun dia sereka. Punya baiknya isteri ni tuan-tuan. Jadi kalau isteri tuan-tuan suka kondem tuan-tuan, yang itu tuan-tuan ignorekan dia. Tuan-tuan tengok kebaikan isteri yang lain, insya-Allah selamat. Abang tadi 30 tahun kahwin. Ni abang kita baju hijau 38 tahun kahwin. Sekarang umur 64. 38 tahun kahwin. Abang setuju ke dengan semua isteri abang? Tak setuju.
Ada tak yang tak puas hati? Ada. Tapi kenapa abang tak bercerai sampai sekarang? Sebab yang tak puas hati tu tak nampak, lantaklah. Sebab kita duk tengok kebaikan isteri kita yang lain. Itulah rahsia rumah tangga kekal. Akak-akak di belakang ni dah 30 tahun kahwin. Setujukah semua dengan perangai suami? Mesti yang tak setuju. Perangai suami pengotor, ustaz. Kenapa? Asal masuk tandas tak nak pelas, ustaz. Asal masuk tandas tak nak pelas, ustaz. Menyampah, ustaz. Tapi kalau tuan-tuan nak bercerai dengan sebab tak pelas itu, galak sangat bunyi dia. Tapi ustaz dia caring, ustaz. Memang dia tak pandai-pandai pelas standar, ustaz. Tapi dia caring, ustaz. Kalau berjalan ke Giant, ustaz, bukan takat dia pegang, ustaz. Kadang-kadang dia pikir saya, ustaz. Sebab yang tu lah. Dia tak pernah pukul saya, ustaz. Dia tak pernah marah saya, ustaz. Dia sentiasa jaga makan minum saya, ustaz. Saya bersalin hari tu, dia ambil cuti 2 bulan tanpa gaji, ustaz. Dia jaga anak saya. Dia bakar batu tungku saya, ustaz. Dia goreng ikan, dia suap sampai dia sikat rambut saya waktu saya pantang, ustaz. Itulah yang tuan-tuan nampak. Tuan-tuan jangan tengok dia tak pelas standar. Kalau tuan-tuan tengok pelas tu, memang bercerai lah, tuan-tuan. Berapa banyak suami yang isap rokok, isap cerut. Cerut mahal, sebatang 150. Dia bukan boleh habis malam. Muntah, tuan-tuan, pening. Dia isap sikit, dia tenyek dekat lantai. Tak lagi dia simpan dekat tingkap. Itu setengah perangai laki-laki. Dia suka padam cerut dekat lantai. Hitam lantai tepi dinding. Kalau nak kira perangai macam tu, lama dah minta cerai. Tetapi suami saya ni, ustaz, sejak balik kampung, sejak kahwin sampai sekarang, ustaz, tiap-tiap kali raya Aidilfitri mesti balik kampung rumah mak saya, ustaz. Sebab tu saya sabarlah dengan takat cerutnya itu, ustaz. Yang penting raya puasa tiap-tiap tahun dia balik rumah saya, ustaz. Saya syukur. Kenapa dia balik rumah kak? Ialah dia anak yatim, ustaz. Mak bapak dia semua dah mati lah. Kalau balik rumah dia pun berkejadah, dia tak ada guna apa, ustaz. Jadi kalau tuan-tuan tengok jasa dia, kebaikan pada dia, insya-Allah tuan-tuan takkan bergaduh. Tetapi kenapa kita bergaduh? Kenapa tuan-tuan bergaduh? Sebab kita cari salah dia. Tuan-tuan kalau cari salah saya, memang jumpa. Saya kalau cari salah tuan-tuan pun memang jumpa. Tapi kita jangan cari salah orang. Kita cari baik orang. Manusia ni ada 2 mata. Satu mata lebah, satu mata lalat. Mata lalat dia hanya cari yang kotor-kotor. Ada yang wangi-wangi pun dia tak mau, dia cari yang kotor. Ini mata lalat. Ada je tak kena. Bila Tok Imam jadi imam, dia mata lalat di belakang Tok Imam. Tok Imam baca ayat panjang, dia kutuk Tok Imam. Apa Tok Imam baca ayat panjang, musuh orang. Besok Tok Imam baca ayat pendek, dia marah Tok Imam pula. Pendek gila Tok Imam, kurang pahala. Pendek salah, panjang salah, sebab dia mata lalat. Dia tengok Ustaz Kazil semalam berseroban, semalam berjubah, hari ni dah batik pula. Gila Ustaz. Pasal dia cari mata lalat. Cuba cari mata lebah. Lebah terbang punya tinggi, terbang merata-rata. Dia hanya cari yang baik-baik saja. Akhirnya dia dapat madu yang baik. Tuan-tuan rujuk di dalam suratul Nahli ayat 67 dan 68. Allah Ta'ala sebut tentang lebah dalam suratul Nahli ayat 68 dan ayat 67 dan 68. Allah Ta'ala perintahkan kepada lebah supaya membuat rumah di 3 tempat. Yang pertama buat rumah di bukit bukau. Yang kedua buat rumah di pokok. Yang ketiga buat rumah di mana? Buat rumah di tempat-tempat yang manusia buat sarang lebah. Mimma yash'urun. Maknanya manusia boleh buat sarang lebah dan lebah akan bersarang di situ. Dan lebah buat, tuan-tuan. Wa auha rabbuka ilan na'li.
Diberikan wahyu Tuhan kamu kepada lebah supaya buat rumah, bukit, pokok dan sarang yang manusia buat. Allah kata di situlah lebah buat sarang. Kemudian Allah kata kepada lebah, bertebaranlah kamu mencari bunga-bungaan, mencari buah-buahan, mencari pokok-pokok, dan kamu ambillah madu-madunya, dan baliklah kamu ke jalan-jalan, ke sarang kamu melalui jalan-jalan yang telah ditetapkan, dan keluarkanlah hasil yang menjadi ubat kepada seluruh manusia, namanya madu lebah. Saya bulan lepas saya tengok dalam National Geographic tentang lebah. Ahli sains ni buat kajian. Dia kata sekarang lebah bila keluar daripada sarang lebah cari madu, dia tak boleh nak balik ke sarang lebah. Lebah dah hilang pedoman, tak boleh nak balik, dia sesat. Dibuat kajian, kenapa lebah tu sesat? Rupa-rupanya terlalu banyak talian di udara sekarang. Tuan-tuan yang datang hari ni semua ada handphone. Semua ada handphone. Handphone tuan-tuan semuanya dengan satelit. Di Malaysia ada 15 juta orang yang pakai handphone, 15 talian. Astro ada beberapa ratus channel. Radio ada beberapa ratus frekuensi. Polis ada beberapa ratus frekuensi. Frekuensi yang terlalu banyak ini mengganggu jalan-jalan lebah nak balik ke asrama dia, ke sarang-sarang lebah. Masya Allah tuan-tuan, apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran betul. Lebah balik ke rumah melalui jalan-jalan yang telah ditetapkan. Itulah bandingan lebah. Apa bandingan dia pada manusia? Apa zikranya untuk kita? Zikranya ialah, pertama, jadilah orang yang macam mata lebah. Carilah kebaikan orang, jangan cari jahat orang. Tuan-tuan kalau berjiran, pandanglah dia baik, jangan pandang yang jahat. Memang dia tak pernah pergi semayang di surau, tetapi dia tu bagus Ustaz. Walaupun tak semayang di surau, dia semayang di rumah. Dia tu pula Ustaz rajin sedekah Ustaz, cuma tak berjemaah aja. Saya target tahun 2010 saya nak ajak dia pergi surau. Jangan boikot dia. Dia dah tutup aurat, dia rajin puasa sunat, dia rajin sedekah, dia rajin tolong anak yatim. Masalah dia tak semayang berjemaah di surau. Satu aja yang dia tak buat. Satu inilah tanggungjawab kita dakwah pada dia. Itulah dia mata lebah. Jangan jadi mata lalat. Kita hanya nampak dia tak pernah pergi masjid. Kita nampak dia tak pernah datang masjid, dia tak pernah semayang jemaah. Aku tak nak pergi rumah dia bila dia buat kenuri. Aku tak nak pijak rumah dia bila dia mati. Ini salah tuan-tuan. Ini nama dia mata lalat. Kita kena jadi mata lebah. Yang kedua, apa zikra dengan lebah? Zikranya ialah umat Islam mesti ada satu sarang. Sarangnya ialah Islam. Dan umat Islam kena berjalan merata-rata buat kerja Islam. Ada yang dia kutip lebah, ada yang dia kutip madu lebah di Kemensak. Ada yang dia kutip madu bunga di AU4. Ada yang dia kutip madu bunga daripada Bukit Antarabangsa. Ada yang dia kutip bunga daripada UK Perdana. Masing-masing orang ni buat kerja, lebah ni buat kerja. Bila dah dapat hasil, balik kepada sarang lebah dan mengeluarkan madu lebah. Macam inilah umat Islam kena buat. Buatlah kerja apapun, yang pasti tolong agama Islam, berada di dalam sarang Islam, berada di dalam sangkar Islam. Mungkin dia buat kerja di sana, mungkin dia buat kerja belah sini, mungkin dia bidang ini, mungkin dia bidang ini, tetapi dia bekerja menolong Islam. Itulah dia lebah. Kita hari ini nak suruh orang menjadi kita, mana boleh. Saya nak menyuruh tuan-tuan jadi ustaz, mana mahu. Cukuplah saya mengajar tuan-tuan. Balik daripada sini tuan-tuan sebarkan pada orang.
Cukuplah seorang jadi imam, yang lain jadi makmum. Tetapi makmum buat kerja yang lain untuk Islam. Masing-masing buat kerja untuk Islam. Walaupun dia bukan ahli parti kita, tetapi dia buat kerja untuk Islam, sokonglah dia. Barulah kita jadi lebah. Tapi sayang tuan-tuan, hari ini kita marah kalau orang tak sokong kita. Kita marah kalau orang bantah kita. Sedangkan kita lupa dia juga buat kerja untuk Islam. Jadi bila kita ambil kaedah lebah, tuan-tuan jadilah lebah-lebah. Tengoklah yang baik. Yang kedua, buat kerja untuk Islam dan kembali bersatu. Dan tuan-tuan akan menghasilkan madu-madu lebah yang memberi manfaat kepada orang ramai. Macam hari ini kita datang ke Masjid Ar-Ridwan daripada banyak tempat. Ada yang datang pada Shah Alam, ada semalam yang datang dari Kuala Selangor, ada semalam yang datang dari Pahang, tuan-tuan. Ada yang telefon saya, dia dari Pahang. Dia kata, Ustaz, saya nak ikut kuliah Ustaz. Ustaz buat di mana? Di Kemensah ke? Saya kata, tak, ada tukar venue ke Masjid Ar-Ridwan. Masjid Ar-Ridwan di mana Ustaz? Masjid tepi jalan Lebuh Raya tu lah. Tengok menara warna hijau tu dia lah. Daripada Pahang datang tuan-tuan. Ada yang datang dari Melaka. Semalam datang daripada Melaka. Ya, dia nak tengok secara live macam mana muka Ustaz kata. Datang satu kereta dari Melaka. Macam-macam orang datang. Baliklah selepas itu ke rumah masing-masing dan bawalah apa yang kita belajar. Nanti bila-bila datang lagi berkumpul di masjid, kemudian bertebaran lagi, bawa hasilnya, dan tuan-tuan akan dapat melihat hasil yang sangat cemerlang di dalam masyarakat kerana kita menjadi umat lebah, umat yang sangat-sangat rajin bekerja, umat yang sangat kuat bersatu hati, dan umat yang sangat baik mencari peluang, dan umat yang sangat baik akhirnya menghasilkan madu-madu lebah yang sangat bermanfaat. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar itu. Kita akan sambung lagi kuliah kita pada minggu hadapan, 27 hari bulan. Saya ada ceramah jam 9 pagi di Pusat Khidmat Masyarakat AU5. Ya, apa dia? Dekat surah Mustaqim, AU5. Pusat Khidmat Masyarakat Lembah Keramat, AU5, jam 9 pagi, sempena dengan Maulidur Rasul. Itu minggu depan saya akan datang balik di sini. 26 hari bulan itu pagi saya di Masjid Enggur. Mereka sambut Maulidur Rasul di Enggur, di Kuala Kangsar, sampai hari Jumaat, sampai semayang Jumaat. Malamnya saya ada forum di Felda Terolak Selatan, di Sungkai. Lepas habis forum di Sungkai, saya terus datang ke Kuala Lumpur. Dan pagi Sabtu saya ada ceramah di Pusat Khidmat Masyarakat Lembah Keramat AU5. Dan malam tu saya ada ceramah di Taman Skudai Jaya di Skudai, Johor Bahru. Dan hari Ahad saya ada ceramah pagi di Taman Kulai Jaya di Kulai. Dan hari Ahad malam saya ada ceramah di Masjid Kampung Ceras Baru, di Kampung Ceras Baru. Jadi ada minggu depan ada 2 kali di Kuala Lumpur. Yang pertama di Lembah Keramat, Pusat Khidmat Masyarakat, dan hari Ahad malam selepas maghrib di Kampung Ceras Baru di Ceras. Saya rasa sekadar itu sahaja. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.